Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat Tuan Imam, selamat Tuan Pengurusi, selamat Tuan perempuan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam tafsir surah 65 surah Abasa. Surah Abasa surah Makkiyah yang mengandungi 42 ayat. Jadi surah Abasa wa Tawalla diberikan gelar juga dengan surah Abasa, seperti mana awal surahnya, yaitu Abasa wa Tawalla. Dan surah ini termasuk golongan Makkiyah, yaitu golongan yang diturunkan di Fatrah Makkah. Makna Makkiyah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi setiap ayat ataupun surah, setiap surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah disebut dengan Makkiyah. Jadi selepas Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah. Jadi ini Fatrah Makkah. Jadi ketika mana Nabi SAW di Makkah, Makkiyah. Jadi mengandungi 42 ayat. Jadi nama surah ini, surah dinamakan dengan nama Abasa karena permulaan surah ini menggunakan perkataan Abasa, merupakan sifat manusia tertakluk kepada sifat semula jadi insan. Jadi bermuka masam, bermuka ceria, itu sifat semula jadi manusia. Kan? Kita ada yang bermuka masam, ada yang senyum, ada yang tak ada senyum, kan? Jadi ini sifat semula jadi manusia. Jadi kadang-kadang terpaksa akur kepada unsur kelemahan ini. Manusia itu ketika menghadapi sesuatu yang tugas yang bersedia membebannya, bila mana dihadapkan pula dengan perkara lain, ia akan lupa terhadap tanggungjawab yang lepas. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan teguran yang baik kepada Nabi SAW. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang baik kepada Nabi Muhammad SAW apabila baginda tersilap memalingkan mukanya daripada seorang sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau seorang yang buta, dan dalam keadaan dia buta, dia tidak melihat siapa yang berada dengan Nabi. Dia tidak melihat Nabi tengah buat apa. Jadi seolah-olah sehingga orang lain pun ataupun kesempatan yang lain pun diambil, hak orang lain pun diambil, sebab dia tak tahu. Jadi ketika mana Nabi SAW duduk bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi berdakwah, Abdullah bin Maktum tidak melihatnya, maka terus ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan surah ataupun ayat apa yang turun hari ini. Ya Muhammad, bacakan kepada saya, ya Rasulullah, bacakan kepada saya ayat yang turun hari ini. Jadi sebenarnya teguran tersebut untuk mengangkat kedudukan dan kemuliaan Nabi SAW. Sebab itulah teguran ini dipahami dengan apa? Dengan pujian, dengan sanjungan kepada Nabi SAW, yaitu mengangkat kemuliaan kedudukan Nabi SAW. Surah Abasa ni, apa hubung kaitnya dengan surah sebelum ini, yaitu surah An-Nazi'at. Surah ini mempunyai hubungan dengan surah sebelumnya, yaitu surah An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan supaya takut kepada kiamat. Jadi surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gambaran dahsyatnya hari kiamat dan memberikan suatu amaran, takutlah kita akan terjadinya berlakunya hari kiamat. Manakala dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan
mendapat faedah daripada peringatan. Jadi ketika mana peringatan sampai, ada dua golongan. Yang pertama yang mendapatkan faedah, iaitu orang yang menerima peringatan itu dan dia melaksanakan dengan tuntutan peringatan. Orang yang tidak mendapatkan faedah, orang yang merugi ialah orang yang mendengar peringatan tapi sampai takat telinga saja. Lepas itu perbuatan dia tidak berbuat dengan peringatan itu. Yakni orang yang diseru Nabi SAW kepada Islam, iaitu Utbah bin Rabi'ah. Nabi SAW menyeru sahabat, menyeru Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi 4 orang ni Nabi SAW menyeru mereka, dan juga Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah. Jadi 6 orang Nabi SAW menyeru mereka kepada Islam. Sebab pada pandangan Nabi Muhammad SAW, mereka 6 orang ni ketua-ketua pembesar-pembesar Quraisy. Kalau 1 ataupun 2 orang saja memeluk Islam, makna dia apa? Islam itu akan kuat. Ini kedua-dua surah ini mempunyai persamaan dengan segi tajuk, iaitu membincangkan tentang kiamat dan malapetaka serta menegaskan tentang kebenaran kebangkitan semua makhluk. Di dua-dua surah ni, kalau kita kaji, kalau kita tengok, ada persamaan dia, yaitu membincangkan pertama mengenai peringatan, kemudian membincangkan pasal malapetaka yang akan terjadi ketika mana menjelang hari kiamat. Dalam surah yang lepas, Allah Subhanahu wa taala disebutkan satu sifat kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat itu datang. Ja'at. Datang ketika mana kiamat yang dahsyat, yang membinasakan kesemuanya, yang mematikan semua yang hidup akan datang. Manakala ayat ini pula, fa idza ja'atis saaqah. Dalam surah ini Allah menyebutkan kiamat pula, yaitu dalam kalimah saaqah, yaitu apabila datang suara memekakkan, itu tiupan sangkakala yang kedua. Jadi ketika mana ayat yang sebelumnya menceritakan berkenaan kebinasaan, yaitu datang hari kiamat dan semua kita ni akan mati, semua makhluk akan binasa, mati semua. Kemudian ayat ini pula memberikan suatu gambaran pula, fa idza ja'atis saaqah, apabila datang suara, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Yaitu ketika mana tiupan sangkakala yang kedua, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik at-tammah ataupun saaqah, dua-dua dua-dua kalimah ni, tammah ataupun saaqah, kedua-duanya adalah nama pada kiamat. Nama lain daripada kiamat ialah tammah atau saaqah. Jadi nama kiamat. Dalam surah yang lepas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebenaran kejadian kiamat. Kiamat ni suatu yang benar, pasti akan terjadi, la mahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan penciptaan langit dan bagaimana langit apabila datangnya hari kiamat dia terbelah, dan juga langit-langit pecah. Sebab itulah ada nama surah Al-Infitar, kan? Al-Insyiqaq, mana terbelah. Jadi bumi dan bukit bakau semuanya akan hancur. Kemudian semua mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi akan rata. Ya. Manakala dalam surah ini kebangkitan semula pula, yaitu kebangkitan ketika mana tiupan sangkakala yang kedua disabitkan dengan bukti kejadian manusia, tumbuh-tumbuhan dan makanan. Jadi kandungan surah Abasah secara umumnya, surah ini sama seperti Makkiyah, surah Makkiyah yang lainnya, yaitu mengandungi tarbiyah iman. Seperti mana kita tahu, surah Makkiyah ini mengandungi suatu pendedahan berkenaan dengan menguatkan iman. Seperti mana kita tahu, fatrah Makkiyah ketika mana Nabi SAW berdakwah di Makkah, Nabi SAW berdakwah untuk menguatkan iman para sahabat yang telah memeluk Islam
dan Nabi mentarbiah mereka, mendidik mereka agar iman mereka kuat. Jadi ketika mana Fatrah Madaniyah, ketika mana Nabi telah pun hijrah ke Madinah, maka surah ataupun ayat yang turun berkenaan dengan hukum hakam, kewajiban. Jadi ketika mana di Mekah, Nabi SAW menekankan dalam bab iman, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman yang kuat. Sebab itulah hasil tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi SAW berdepan dengan cabaran yang hebat, maka mampu menghadapi cabaran yang hebat, ujian yang hebat, ketika mana mereka diperangi, dimusuhi, dihalau daripada Mekah, dan mereka sanggup berhijrah, membawa tak ada apa pun yang dibawa, bawa kain, bawa pakaian saja, bawa yang boleh mereka bawa saja. Ketika mana mula hijrah ke Habasah, mereka tak bawa harta, benda. Sebab apa? Sebab semua yang ada ni tinggal semua dekat Mekah. Kemudian mereka hijrah ke Madinah. Semua yang mereka hadapi ini, cabaran ini, dikuatkan dengan tarbiyah iman oleh Nabi SAW. Jadi kesemuanya itu berkenaan dengan menekankan daripada bab akidah, keyakinan, risalah dan akhlak. Jadi yang meletakkan prinsip persamaan di antara manusia sebagai tonggak tanpa membezakan antara kaya dan miskin. Jadi ketika mana Fatrah Makkah, Nabi SAW mentarbiah para sahabat dengan akidah, kemudian akhlak, berkenaan dengan risalah, berkenaan dengan persamaan, sama-sama manusia, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama di hadapan Allah. Tak boleh dibezakan dengan kedudukan dan harta dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita dengan akhlak, dengan takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang hamba yang paling hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang mulia ialah bukan hamba yang jawatan tinggi, harta banyak, kedudukan hebat, bukan. Tetapi orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Islam, ukuran dia ialah bukan dunia, ukuran dia ialah takwa. Jadi ketika mana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan kita letak tang takwa dia. Jadi surah ini dimulakan dengan menyebutkan kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Di kisah ini dibuka dengan menyebutkan kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, iaitu anak saudara kepada Khadijah bin Khuwailid, anak saudara kepada isteri Nabi SAW. Beliau datang berjumpa Nabi SAW untuk belajar Islam. Beliau sentiasa berjumpa dengan Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk belajar, bertanya berkenaan dengan Islam, untuk bertanya kepada Nabi apa Al-Quran, firman Allah, wahyu Allah yang turun. Maka dia dahagakan wahyu ataupun Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW. Dia nak dengar orang yang pertama, kan? Ketika Rasulullah SAW sedang sibuk menyampaikan ceramah dan berdakwah kepada pembesar Quraisy, Rasulullah SAW memalingkan mukanya daripada beliau. Nabi tengah berdakwah. Nabi SAW telah menyampaikan risalahnya, dakwahnya kepada pembesar Quraisy. Maka Nabi memalingkan muka Nabi ke arah orang yang nak Nabi sampaikan tadi, iaitu pembesar Quraisy. Ya. Dengan itu Allah menegur Nabi SAW. Abdullah bin Ummi Maktum tak pasal, dia tak tahu pun. Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengetahui Nabi memalingkan muka dia. Pasal apa? Dia tak nampak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW. Sebab apa? Sebab akhlak ni bukan orang lihat ataupun tidak. Tetapi akhlak ni kita kena berlaku jujur kepada diri kita sendiri. Walaupun orang tak tahu kita maki hamun dia, orang tak tahu, orang tak tahu kita rendahkan, kita hinakan dia. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahuinya. Bukan pasal orang tahu ataupun tidak, tapi kejujuran diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita tuntut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala abasa wa tawalla, Allah berfirman. Dia, iaitu maknanya apa? Nabi SAW abasa. Tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kan? Abasa maknanya apa? Telah bermuka masam. Siapa dia maksud? Nabi Muhammad SAW.
bermuka masam dengan dan berpaling, wa tawalla, dan berpaling. Teguran. Teguran bukan penghinaan. Teguran maknanya apa? Maknanya sanjungan, pujian dan perhatian. Maknanya apa? Kedudukan Nabi ini tinggi. Masya Allah. Orang yang berkedudukan tinggi, maka tidak boleh ataupun dia tak patut berbuat sedemikian. Orang yang berkedudukan tinggi, dia tak sama dengan orang yang berkedudukan yang rendah. Orang yang berkedudukan yang ada apa nama aura kehebatan, ketakwaannya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam bab kajian tasawuf, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ketika mana diri mereka menganggap ketika mana mereka tidak berzikir kepada Allah, itu kira dosa. Sebab apa? Kedudukan mereka dekat dengan Allah tak sama dengan orang biasa. Orang biasa lupakan kepada Allah, tak zikir kepada Allah, maka tidak dianggap sebagai dosa. Kan? Maka orang yang ahli tasawuf, ketika mana dia tidak berzikir kepada Allah, dia anggap itu dosa dia. Maka dia banyak istighfar kepada Allah, meminta ampun. Kita ingat dia buat dosa besar. Apa? Dia lupa berzikir kepada Allah. Dia tak teringat. Itu pun dia dosa. Maka setiap kedudukan itu tak sama dengan kedudukan yang lain. Hukum akam dia. Masya Allah. Begitulah Nabi SAW. Kalau kita berpaling itu biasa. Tapi kepada Nabi, sebab Nabi yang mulia, Nabi hebat, kedudukan yang tinggi, maka berpaling itu seolah-olah itu sebagai kesalahan. Maka Allah menegurnya, abasa wa tawalla, yang menunjukkan bahawa Al-Quran merupakan peringatan dan nasihat bagi orang yang berfikir. Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah, bukan rekaan Nabi SAW. Kalau rekaan Nabi tidaklah mengatakan abasa wa tawalla. Kalau rekaan Nabi SAW, adakah kita reka kitab atau kita buat kitab? Contohnya apa? Untuk hentam kita. Tak ada. Melainkan apa? Melainkan bukan yang kita buat. Inilah membuktikan wahyu Allah itu benar. Sebab apa? Sebab ini nasihat kepada Nabi SAW. Masya Allah. Maka wahyu Allah, sesungguhnya Quran itu benar-benar kalam Allah, bukan yang direka oleh Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan bahawa Quran merupakan peringatan dan nasihat bagi orang yang berfikir. Surah ini juga mengutuk sikap ingkar manusia dan kekufuran mereka kepada nikmat Allah. Dan juga surah ini mengutuk manusia yang kufur kepada Allah. Mereka mendapat nikmat kurniaan daripada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Serta perbuatan mereka menolak petunjuk Al-Quran. Kemudian menolak Al-Quranul Karim, peringatan daripada Rasul Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, Qutilal insanu ma akfara. Binasalah manusia lantaran kekufuran yang amat sangat. Manusia ni kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat, mereka merasa diri mereka hebat, maka melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah nikmat itu dialah yang membuatnya, dialah yang mendatangkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qutilal insanu ma akfara. Maka binasalah manusia lantaran kekufuran mereka yang amat sangat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kufur itu membinasakan diri dia sendiri. Ketika mana dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu boleh berubah kepada azab. Nikmat itu berubah kepada azab. Jadi diikuti pula dengan beberapa hujah tentang kekuasaan Allah dan keesaannya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya dalam mencipta manusia. Jadi ayat ini juga mengandungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan membaikkan ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Dalam surah Tin, Allah telah menciptakan manusia dengan apa? Dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi sebaik-baik ciptaan itu akan kekal kepada siapa? Kepada orang yang bersyukuri nikmat Allah kepadanya. Orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah kepadanya, summa radadnahu asfala safilin. Allah akan masukkan dia dalam keadaannya, kalau letakkan dia dalam keadaan yang merendah. Masya Allah, yang lebih rendah daripada tahap binatang.
Jadi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Juga menerangkan ayat ini mengandungi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini sebelum Allah menciptakan manusia. Masya Allah. Di semua yang ada atas bumi Allah ni, Allah menciptakannya, Allah mempersiapkannya, Allah bagi sedia ada. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah turunkan Nabi Adam AS, kata hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Semua telah pun tersedia. Jadi menyediakan makanan dan minuman kepada manusia. Makanan dan minuman dah sedia kepada kita dah. Masya Allah. Jadi inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mencipta. Untuk membuktikan berkuasanya Allah, untuk membuktikan kekuasaan Allah, mengadakan dan hari kebangkitan semula. Untuk membuktikan Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu atas muka bumi ini juga sebagai bukti Allah juga mampu ataupun menciptakan akan membangkitkan kali kedua ketika mana tiupan sangkakala yang kedua. Falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Tengok makanan. Masya Allah. Maksudnya apa? Kita melihat makanan yang kita makan. Kita mengkaji makanan yang kita makan. Makhluk Allah ciptakan banyak. Tapi setiap makhluk yang Allah ciptakan ini ada makanan yang sesuai kepadanya. Ada yang tak sesuai kepadanya. Allah menciptakan satu tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan satu makhluk, dua makhluk, tiga makhluk, tapi tidak kepada semua makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, contoh Allah menciptakan padi. Padi, dengan padi ni kita masak dengan nasi, patut buat. Boleh kita makan, manusia boleh memakannya. Adapun makhluk yang lain, iaitu seperti binatang buas, harimau. Harimau tak boleh makan nasi. Masya Allah. Dia makan apa? Dia makan ialah daging. Masya Allah. Kemudian Allah ciptakan rumput. Rumput ada juga jenis yang boleh dimakan oleh kerbau. Ada juga rumput yang tak boleh dimakan. Masya Allah. Bagaimana kita tengok Allah menciptakan rumput yang berduri yang di padang pasir yang boleh dimakan oleh unta, tapi tidak boleh dimakan oleh benda yang lain. Ada satu tumbuh-tumbuhan yang daun dia racun, yang tak boleh dimakan oleh semut ataupun ulat, tapi boleh jadi ubat kepada manusia, menjadi ubat gatal. Masya Allah. Maknanya apa? Semua yang Allah cipta ni, Allah Subhanahu Wa Taala menciptanya ada kesesuaiannya. Yang ni tak boleh dimakan, ini boleh jadikan ubat. Yang ni tak boleh jadikan ubat, ni boleh dijadikan benda-benda yang lain. Jadi semua yang Allah cipta ni, semua ada manfaatnya. Sebab itulah falyanzur insan ila ta'amih. Kita tengok manusia ni kena perhati, kena tengok makanan yang dia makan. Maknanya apa? Ketika mana kita melihat makanan yang kita makan hari ini, contoh dia kita makan apa nasi lemak, yang ada dalamnya apa? Ada dalam dia minyak mai mana? Minyak mai sawit. Yang ada dalam dia nasi mai mana? Padi. Yang ada dalam ikan bilis semua ada. Mai mana ikan bilis ni? Mai laut. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalamnya semua. Ada dalam dia apa? Sambal pun ada juga. Masya-Allah. Ada kuah dalam dia. Semua ni Allah menciptakan. Falyanzur insanu ila ta'amih. Tengok makanan yang kita makan. Kadang kita makan, tuan-tuan, kita lupa menyebut nama Allah pun. Kita makan saja pun. Kan? Kita tak kata Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Maknanya apa? Kalau dah kita lupa menyebut nama Tuhan yang menciptanya, nama Tuhan yang mencipta makan ni, maka kita tidak bersyukur kepada kenyang kita. Kita tidak bersyukur kepada kenyang kita, sihat kita dengan asbab makan yang kita makan tadi. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Falyanzur insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia tu tengok kepada makanan yang dia makan. Surah ini diakhiri dengan gambaran tentang malapetaka besar dari kiamat. Jadi surah Abasa wa Tawalla diberikan satu gambaran, ditutup dengan gambaran malapetaka yang besar ketika mana terjadinya kiamat, di mana manusia melarikan diri daripada orang yang paling rapat dengannya. Orang yang paling rapat dengannya ketika mana jadi hari kiamat, dia pelari. Siapa yang paling rapat dengan kita? Kalau isteri, suami dia. Kalau suami, isteri dia. Anak dia. Ayah dia. Ibu dia. Cucu dia. Paling rapat dengan dia. Tetapi ketika mana menjelang hari kiamat,
dan terjadi hari kiamat, semua ni akan melarikan diri. Semua ni akan berpisah. Semua akan nafsi-nafsi. Sama juga ketika mana kita dibangkitkan di padang mahsyar. Semua kita nafsi-nafsi. Seorang-seorang diri. Amal ibadah kita akan ditanya seorang-seorang diri kita. Dan dosa orang kita tak ditanya. Macam tu juga dosa kita orang tidak ditanya akan dosa kita. Setiap kita akan tanggungjawab atas perbuatan kita masing-masing. Penjelasan tentang kedudukan orang yang beriman dan mendapat kebahagiaan. Kemudian juga penutup ayat ini Allah jelaskan apa yang didapati oleh orang yang beriman dan apa yang diperolehi oleh orang-orang yang kafir kepada Allah. Dan juga orang kafir mendapat penderitaan pada hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis saffah," dan apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, itu semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana kita telah pun menceritakan kandungan surah secara umum lah, secara umum kandungan surah Abasa, kita tengok pula apa asbabun nuzul dia ataupun sebab-sebab turunnya surah Abasa ni. Surah ini diturunkan mengenai Abdullah bin Maktum. Sebenarnya kita tahu seperti tadi, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini mengenai Abdullah bin Ummi Maktum, anak saudara Khadijah bin Khuwailid. Abdullah bin Maktum ni ialah anak Khadijah. Anak saudara Khadijah, isteri Nabi SAW. Dan Abdullah bin Maktum ni, sebab apa nama bin Ummi Maktum? Sebab dilahirkan Maktum, buta. Dan ketika melahirkan, ibu dia buta. Ya. Jadi beliau juga dikenali sebagai Amr bin Qais bin Zaidah. Jadi pendapat ini adalah paling masyhur dan banyak sokongan seperti yang disebutkan dalam kitab Jami' Usul. Nama ibu Maktum ialah Atikah binti Amir bin Makhzum. Nama ibu dia Atikah. Tapi sebutan Ummi Maktum iaitu ibu buta, ibu si buta. Sebab apa? Anak dia buta. Nama dia Abdullah. Jadi peristiwa tersebut berlaku bila beliau datang kepada Nabi. Jadi ketika mana peristiwa ini berlaku? Dia datang kepada Nabi SAW ketika baginda dikelilingi oleh pembesar Quraisy. Di Nabi SAW tengah dikelilingi oleh pembesar Quraisy ketika itu. Masa itu juga dia datang. Sebab dia tak nampak. Nah, jadi pembesar Quraisy seperti Utbah, Syaibah, di kedua-dua anak Rabi'ah ni. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Abu Jahal duduk situ juga. Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah. Mereka sedang mengikuti ceramah Nabi SAW. Mereka tengah mengikuti ceramah Nabi SAW. Jadi Abu Jahal pun dia pernah dengar ceramah Nabi SAW. Kan? Jangan kita kata, oh dia pasal apa buat macam ni, kan dia dengar ceramah. Abu Jahal pun pernah dengar ceramah Nabi. Kan? Abu Jahal pun pernah mendengar ceramah Nabi SAW. Tapi beza dia, Abu Jahal, dia dengar ceramah Nabi, dia tolak Nabi. Kita ikut Nabi SAW. Sebab itulah. Dan penjelasan mengenai Islam daripada Nabi SAW. Jadi mereka ni, geng-geng pembesar Quraisy ni, dia pun mendengar ceramah Nabi. Tetapi mereka tidak mendengar nasihat. Masuklah hati, dekat telinga je. Kan? Sebab itulah banyak orang yang komplain. Dia kata apa? Dia ni dengar ceramah selalu. Tapi pasal apa? Dia tak ada akhlak, dia tak ada adab. Macam memang kata. Kan? Pasal apa? Dia tidak baik kepada ahli dia. Dia kalau sekat dengan ceramah saja, Abu Jahal dengar ceramah Nabi. Kan? Tapi maknanya apa? Ceramah ni, nasihat agama ni, dengar dan laksanakan. Yang itu yang penting, amalkan. Takat dengar saja, Abu Jahal pun dengar. Kan? Jadi Nabi SAW menjelaskan mengenai Islam kepada mereka. Nabi pula ingin menggunakan peluang tersebut untuk menarik mereka menganut Islam. Jadi Nabi nak mendengarkan. Nabi nak ambil peluang tu. Nabi berceramah kepada mereka agar mereka boleh ditarik kepada Islam. Rasulullah SAW meletakkan harapan tinggi membawa dengan Islamnya mereka itu, maka ramailah pengikut mereka yang menganut ajaran Islam. Jadi Nabi SAW memberikan satu harapan seolah-olah kalau mereka ni semua ni, 6 orang tadi ni, pembesar Quraisy masuk Islam, maka banyaklah pengikut dia juga masuk Islam. Pada masa itulah datang Abdullah bin Maktum. Jadi
pada masa itu juga, tengah-tengah Nabi tak datang Abdullah bin Maktum meminta Nabi membacakan, menyampaikan kepadanya ajaran Islam. Jadi ketika itu juga dia datang kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, bacakan kepada aku Quran, ajarkan kepada aku Islam. Dan beliau mengulangi permintaan tersebut kepada Nabi beberapa kali. Dia beberapa kali dia kata kepada Nabi SAW dalam majlis yang ada pembesar-pembesar Quraisy. Sedang dia berdiri tidak tahu keadaan Nabi SAW yang sibuk melayani orang-orang yang kenamaan tersebut. Nabi sendiri tidak mahu menangguhkan perbincangannya dengan para kenamaan Mekah berkenaan saya berpaling daripada arah Allah Maktum. Jadi Nabi pun taklah membatalkan perbincangan dengan orang-orang kenamaan tadi. Maka Nabi SAW berpaling daripada Abdullah bin Maktum. Kemudian turunlah ayat tersebut. Selepas peristiwa itu, Rasulullah sentiasa memberikan layanan baik jika melihat beliau datang dan menyebut ucapan marhaban. Jadi Nabi SAW bayang hamba Allah yang bernama Abdullah bin Maktum. Walaupun mata dia buta, tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan dia, permohonan dia, permintaannya terus diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang setengah-tengah hamba Allah yang ketika mana dia berdoa, Allah kabulkan masa itu juga. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia dengan Allah tiada pendinding. Dia dengan Allah tiada penghalang. Siapa yang menghalang? Siapa pendinding ni? Dosa kita. Ada setengah orang dia minta, ketika dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan Allah. Dia tak ada pemisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bin Maktum ketika mana dia meminta, Allah kabulkan. Seperti mana ayat sebelum ni kita baca, ketika mana dalam ayat berperang, kan? Ayat perang. Maka tak sama orang yang duduk di rumah dia dengan orang yang berperang. Kedudukan mereka tak sama. Maka Allah bin Maktum diminta, ya Rasulullah, saya di mana? Saya ni kan buta saja nak perang. Adakah saya juga termasuk orang yang merugi? Maka ayat turun. Ketika dia tanya kepada Nabi, turun tu ayat yang kedua, iaitu melainkan orang-orang yang yang mudarat, yang tak boleh dia pergi tukar sakit, kan, buta, tetapi adakah dia perhati dengan itu? Dia tak perhati. Dia ketika mana ikut perang, dia ikut juga perang, walaupun dia buta. Ketika mana turun ayat ni membenarkan, membolehkan orang yang tiada berkemampuan duduk di rumah, tak ikut berjuang di jalan Allah. Tidak mengapa. Mana dia apa? Tak ada dosa baginya. Tapi dia merasa bersalah juga, tidak ikut berjuang di jalan Allah. Maka ketika mana ada seruan untuk jihad fisabilillah, dia daftar. Ya, dia mendaftarkan diri dia. Saya ikut sekali. Tapi saya kena tentukan kedudukan saya, dia kata. Jadi dia yang meminta, dan dia kata apa? Saya kena tentukan saya buat apa. Dia memegang panji Islam, dia memegang bendera Islam. Masya Allah, dalam peperangan. Pasal apa? Dia kata, saya memegang panji Islam. Kalau hampa kalah lari pun, saya tak tahu, tak nak nampak. Kita tak pegang lah. Masya Allah. Itu kehebatan dia. Kalau Allah takdirkan kalah, hampa lari, saya tetap akan berada di medan perang. Pasal apa? Panji saya pegang. Saya tak nampak orang lari. Masya Allah. Inilah kedudukan hebat. Dia pergi berperang. Masya Allah. Dia berperang di jalan Allah SWT walaupun dia buta. Jadi inilah kedudukan dia, kehebatan dia. Sebab itulah dia dekat dengan Allah SWT. Kemudian turunlah ayat tersebut. Selepas peristiwa itu, maka setiap Nabi melihat Abdullah bin Maktum, maka Nabi SAW sentiasa melayan dia. Kata Nabi, marhaban, selamat datang. Kata Nabi, kita datang. Wahai saudara yang telah menyebabkan dagu ditegur oleh Allah. Kata Nabi, ketika mana-mana masa je Nabi melihat dia, Nabi kata apa? Marhaban, selamat datang saudara yang telah menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW akan bertanya beliau, adakah apa-apa perkara yang memerlukan pertolongan aku? Setiap kali datang, maka Nabi tanya, ada tak apa-apa yang hajat yang aku kena tolong? Kata Nabi SAW. Jadi Rasulullah pernah melantik beliau SAW. Nabi SAW pernah melantik Abdullah bin Maktum sebagai pemimpin Madinah
sebanyak 2 kali bersempena dengan 2 peperangan yang disertai oleh baginda Nabi SAW. Sebagai wakil lah ya. Ketika mana Nabi keluar berperang, maka Nabi lantik dia sebagai wakil Nabi untuk menggantikan Nabi memegang kekuasaan di Madinah. Masya Allah. Tuan-tuan rahmatullah. Inilah kehebatan Allah bin Maktum, sehingga kan Nabi SAW ditegur Allah Subhanahu Wa Taala daripada 7 petala langit. Allah menegur abasa wa tawalla. Jadi tuan-tuan rahmatullah, tetap juga kita balik kepada tadi, inna akramakum innallaha atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.